Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan tugasan yang pertama bagi subjek GMGA 2033, Operasi Dasar Awam. Kumpulan kami terdiri daripada dua orang, iaitu Nur Nasrik bin Abdul Manaf, nombor metrik 274891, dan Siti Nur Farisah Husna binti Ahmad Fauzi, nombor metrik 274636. Soalan tugasan yang pertama iaitu, pada pandangan anda, mengapakah SDGs diperkenalkan sebagai matlamat dasar yang perlu dicapai bagi setiap negara? Bincangkan dua pandangan anda beserta bukti yang munasabah. Pandangan dari kumpulan kami iaitu, pertama, penekanan kepada kelestarian alam dan sumber semajadi, dan yang kedua iaitu aspek sosial dan ekonomi. Pandangan yang pertama iaitu penekanan kepada kelestarian alam dan sumber semajadi. Ini adalah merupakan sesuatu yang amat penting kerana pembangunan yang tidak berteraskan kelestarian boleh mendatangkan kemusnahan alam sekitar, pemanasan global dan kekurangan sumber. Selain itu, alam sekitar menyediakan sumber yang krusial, iaitu penting untuk kehidupan dan pembangunan manusia. Pembangunan yang tidak berteraskan kelestarian boleh mengakibatkan kemusnahan alam, kehilangan kepelbagaian biologi dan penipisan sumber semula jadi. Ketidakseimbangan ini tidak hanya akan memberi impak yang negatif terhadap ekosistem, tetapi ia juga boleh merugikan ekonomi dan kesejahteraan manusia jangka panjang. Oleh itu, penekanan kepada kelestarian alam dan sumber semula jadi dalam agenda pembangunan adalah suatu langkah yang strategik untuk memastikan ketahanan ekologi dan ekonomi di masa hadapan. Sebagai bukti yang pertama iaitu penurunan kualiti udara dan pencemaran di kawasan perindustrian. Kebanyakan kawasan perindustrian tidak memperhatikan pengurusan sumber yang baik yang mengakibatkan penurunan kualiti udara akibat pelepasan asap industri dan pencemaran sungai serta tanah oleh bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua iaitu pengurusan hutan yang tidak berteraskan kelestarian. Pengurusan hutan yang tidak berteraskan kelestarian sering menghadapi masalah penipisan hutan dan kehilangan biodiversiti. Sebagai contoh, penebangan hutan secara tidak terkawal yang boleh menyebabkan kehilangan habitat flora dan fauna serta mengancam kehidupan haiwan. Pada pandangan saya yang kedua, bagi mencapai matlamat dasar yang perlu dicapai oleh SDGs adalah dari segi sosial dan ekonomi. Dalam konteks sosial, aspek ini amat menitik beratkan kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh itu, ia mampu meningkatkan pendidikan dan kesihatan. Dari segi pendidikan, ianya perlu memastikan pendidikan yang berkualiti sepanjang hayat bagi semua orang tanpa mengira latar belakang sesebuah lapisan masyarakat. Di mana kesihatan pula perlu memastikan kesihatan yang berkualiti untuk semua lapisan masyarakat dan umur. Ia juga adalah komponen yang sangat penting dalam mencapai pembangunan lestari dari segi sosial. Bukan itu sahaja, dari segi ekonomi pula, ia menekankan kelestarian dalam pertumbuhan sesebuah ekonomi. Ini akan mendorong kepada model pembangunan yang tidak hanya memfokuskan kepada kuantitatif dan kualitatif. Banyak negara yang telah mempraktikkan pendekatan ini. Ianya sering mencapai kestabilan ekonomi pada jangka masa yang panjang yang mampu mengambil kira impak ekonomi terhadap alam sekitar dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang mengambil kira dalam mendorong ekonomi yang menyeluruh
dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta memastikan semua orang termasuk mereka yang miskin mempunyai akses yang sama kepada peluang ekonomi ini. Keseluruhannya, keseimbangan ini amat penting dalam kedua aspek bagi mencapai pembangunan lestari dan memastikan bahawa kemajuan ekonomi ini amat baik. Terdapat dua bukti bagi pandangan tadi. Bukti yang pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Peningkatan kesejahteraan ini dapat meningkatkan akses dan kualiti pendidikan. Ianya dapat membuka peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup dan mengurangkan jurang sosial. Bukti yang kedua, pertumbuhan ekonomi berteraskan inovasi dan kelestarian. Pertumbuhan ekonomi ini mampu menggalakkan pembangunan industri yang lebih efisien dari segi sumber daya dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Contohnya, pelaburan terhadap sektor teknologi hijau yang dapat mencipta peluang pekerjaan dan akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih lestari. Sekian, terima kasih.